Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ali Azman dalam Sumber Seminggu 11 Mac 2022. Ini kisah menggemparkan dan menyayat hati. Insiden tanah runtuh di Taman Bukit Permai 2 Ampang petang Khamis meragut 4 nyawa serta seorang cedera ringan selain menyaksikan 15 buah rumah serta 10 kenderaan terjejas. Operasi mencari dan menyelamat kelima-lima mangsa yang dilaporkan tertimbus itu bermula sebaik sahaja Balai Bomba dan Penyelamat Pandan menerima panggilan cemas pada 5.54 petang. Mangsa pertama iaitu warga emas berusia 84 tahun berjaya dikeluarkan pada jam 6.45 petang, manakala 4 mangsa yang meninggal di tempat kejadian pula dikeluarkan antara 7.53 malam hingga 1.55 pagi. Pihak berkuasa seterusnya mengarahkan lebih 200 penghuni 48 buah rumah mengosongkan kediaman masing-masing demi keselamatan diri. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Nur Azam Khamis berkata, sebuah rumah rosak 100% manakala beberapa rumah lain terjejas. Beliau berkata beberapa anggota bomba ditempatkan di lokasi kejadian bagi memantau keadaan semasa sebagai langkah siap siaga jika insiden sama berulang. Terdahulu, penghuni di kawasan perumahan digemparkan dengan bunyi dentuman kuat berpunca daripada runtuhan tanah yang berlaku sebanyak 2 kali ketika hujan lebat petang Khamis. Kejadian tanah runtuh itu mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri yang mengumumkan akan memberi sumbangan segera sebanyak RM10,000 kepada setiap keluarga mangsa yang terkorban. Setelah lebih 2 tahun sempadan negara ditutup bagi mengekang penularan COVID-19, kerajaan akhirnya mengumumkan sempadan negara akan dibuka semula sepenuhnya pada 1 April depan. Langkah tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media di Parlimen pada Selasa, selaras dengan pengumuman peralihan negara ke fasa endemik pada bulan depan. Beliau berkata Malaysia sekarang adalah destinasi terbuka dan boleh dikunjungi semua. Keputusan ini dibuat berdasarkan kepada 3 perkara asas iaitu fakta terkini berkaitan COVID-19, keperluan pembukaan sempadan di negara lain dan keselesaan kepada pengembara. Katanya dengan pembukaan semula sempadan negara ini, rakyat Malaysia yang mempunyai dokumen perjalanan yang sah kini boleh keluar masuk negara seperti biasa serta dibenarkan untuk pergi ke mana-mana negara yang turut membuka pintu sempadannya kepada pengembara luar. Pembukaan sempadan ini membuatkan pengembara yang lengkap vaksinasi COVID-19 tidak perlu menjalani kuarantin dan hanya perlu menjalani ujian saringan RT-PCR 2 hari sebelum berlepas serta ujian RT-K antigen dalam tempoh 24 jam selepas ketibaan. Selain itu, restoran 24 jam juga boleh melaksanakan operasi masing-masing mengikut syarat premis dengan rakyat boleh makan di kedai makan selepas jam 12 malam, terutamanya ketika menyambut bulan Ramadan. Ini bagi memudahkan umat Islam bersahur di luar. Masih berkisar pengumuman Perdana Menteri mengenai endemik. Selain restoran yang boleh beroperasi 24 jam mulai 1 April depan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut mengumumkan aktiviti solat di masjid, surau atau sembahyang di rumah ibadat lain juga boleh dilaksanakan tanpa penjarakan fizikal. Menurutnya, isu tersebut isu besar yang sering diperkatakan rakyat. Justru imam selepas ini boleh meminta jemaah untuk merapatkan saf dan tiada lagi penetapan penjarakan sosial 1 meter oleh kerajaan. Bagaimanapun, Ismail Sabri menyatakan bahawa perkara berkaitan Islam adalah diletakkan di bawah kuasa negeri dan sultan, maka peraturan di atas hanya cadangan persekutuan. Manakala kerajaan negeri tetap mempunyai bidang kuasa untuk menetapkan ketetapan di rumah ibadat masing-masing. Dalam kenyataan sama, Perdana Menteri menegaskan bahawa pemakaian pelitup muka masih wajib bagi setiap individu. Seterusnya kita ikuti perkembangan terkini di negeri Johor. Hanya berbaki lebih kurang 12 jam lagi sebelum rakyat Johor mengundi bagi menentukan parti mana yang akan mentadbir negeri selatan itu. Sepanjang tempoh itu, parti-parti politik dilihat rancak mengadakan kempen bagi meyakinkan para pengundi.
Tidak lupa ada juga yang menyerang parti lawan dengan pelbagai strategi. Pemimpin Barisan Nasional yang didakwa sebagai kluster mahkamah nampaknya tidak berdiam diri di atas tuduhan yang dilemparkan terhadap mereka. Presiden BN Datuk Seri Zahid Hamidi dan bekas Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Najib Razak aktif berkempen di Johor dan dalam masa sama menafikan tuduhan tersebut. Sementara itu, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin juga kekal sebagai poster boy di Johor dan sangat progresif di media sosial dengan membongkar rahsia antara beliau dengan Zahid serta Najib. Pakatan Harapan dan PKR dengan Presiden partinya Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dilihat aktif menyuarakan isi hati mereka tentang betapa kejinya isu yang dimainkan oleh pemimpin kluster mahkamah. Parti Pejuang yang dipengerusikan Tun Dr. Mahathir turut mencuri perhatian apabila turun padang dengan mengutus beberapa pucuk surat kepada rakyat Johor mengenai sikap pemimpin Haloba. Parti Muda yang dipimpin Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan Parti Warisan yang diasas oleh Datuk Seri Syafiee Abdal juga tampil dengan isu masing-masing mahukan kepimpinan lebih telus. Sementara itu, Parti Bangsa Malaysia, Parti Bumiputera Perkasa Putra dan Parti Sosialis Malaysia turut menyatakan manifesto kepada rakyat Johor. Proses mengundi awal bagi pilihan raya negeri Johor merekodkan 87% anggota polis, tentera dan pasangan keluar menjalankan tanggungjawab. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan sebanyak 63 pusat mengundi membabitkan 83 saluran dibuka bermula 8 pagi sehingga 5 petang. Antara saluran berkenaan ialah di premis PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia seperti di Dewan Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor, Dewan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD, Kem Pasukan Gerakan Am dan Kem Tentera. SPR menyatakan secara keseluruhan tahap keselamatan semasa proses pengundian awal berlangsung dalam keadaan aman dan berjalan lancar. Seramai 239 calon bertanding merebut 56 kerusi pada PRN kali ini. Ini laporan dari Parlimen. Ketidakhadiran Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Najib Razak pada Selasa di Dewan Rakyat bagi menjelaskan mengenai isu hutang 1MDB mendapat banyak kritikan daripada Ahli Parlimen Pembangkang. Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng menyifatkan Najib menghina Parlimen apabila menyatakan hanya akan menjelaskan kepada Dewan Rakyat selepas pilihan raya negeri Johor selesai. Tambah Guan Eng, tindakan Najib jelas mementingkan kempen politik berbanding menghormati kemuliaan Parlimen. Ahli Parlimen Damansara Tony Phua turut berkongsi rasa sama bahawa Najib telah menghina Dewan Rakyat dan Yang di-Pertua. Justru tindakan tegas perlu diambil terhadapnya. Sesudah itu, Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun menjelaskan bahawa Najib tidak mengingkari arahannya. Sebaliknya, beliau sudah memberi pelanjutan masa terhadap Najib. Terbaru pada Rabu, Najib menjawab kepada Tony Phua menerusi media sosial bahawa beliau tidak mempunyai masalah untuk menjelaskan mengenai isu 1MDB dan semuanya akan dijelaskan pada minggu hadapan. Global minggu ini dimulakan dengan berita bencana alam yang melanda Australia. Banjir yang memusnahkan pantai timur Australia akan diisytiharkan sebagai darurat negara, kata Perdana Menterinya Scott Morrison pada 9 Mac lalu. Morrison bertindak demikian sejurus tamat mengadakan lawatan ke Bandar Lismore Utara New South Wales yang terjejas teruk akibat bencana berkenaan. Katanya kerajaan sudah mengesyorkan kepada Gubernur supaya mengisytiharkan banjir sebagai darurat negara. Ini berikutan sebahagian besar pantai timur Australia ditenggelami air, menyebabkan paras banjir semakin meningkat sehingga memusnahkan seluruh komuniti serta menyebabkan ramai orang terperangkap di penempatan mereka. Pengisytiharan tergempar seumpama ini pernah dibuat sewaktu kebakaran belukar yang memusnahkan Australia pada 2019. Menurut data rasmi yang ditunjukkan Sydney, taburan hujan yang diterima pada 2022 direkodkan hampir 900 mm iaitu 80% daripada taburan hujan tahunannya. Ini sekaligus menjadikan permulaan cuaca paling lembap dalam tempoh setahun yang direkodkan.
Individu pertama yang menerima pemindahan transplant jantung babi dilaporkan meninggal dunia setelah 2 bulan pemindahan berkenaan berjaya dilaksanakan. Menurut kenyataan Sistem Perubatan Universiti Maryland, David Bennett, 57 tahun yang telah menerima pemindahan jantung haiwan pada 7 Januari lalu meninggal dunia pada Selasa 8 Mac 2022. Sebelum kematiannya, keadaan kesihatan Bennett didapati mula merosot dalam tempoh masa beberapa hari lepas. Bagaimanapun, Bennett dilaporkan sempat berkomunikasi bersama ahli keluarganya sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Bennett mendapatkan rawatan hospital di Maryland pada Oktober 2021 setelah dia terbaring di atas katil dengan sokongan hayat kecemasan dan bersetuju untuk menjadi penerima jantung pertama di dunia. Sebelum sumber global diakhiri, kami sajikan anda dengan klip video menarik memaparkan seorang kanak-kanak Ukraine yang berusaha menghiburkan hati warga Ukraine di sebuah pusat perlindungan di wilayah bergolak berkenaan. Baiklah, kita buka pentas arena minggu ini dengan Johor Darul Takzim JDT kembali menunjukkan tarikh sebenar dengan membelasah Sarawak United FC sebanyak 6-0 pada aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim Johor pada Rabu. Beraksi di depan kira-kira 14,000 penonton di laman sendiri, skuad kendalian Benjamin Mora mempamer aksi bertenaga dan menguasai permainan sebaik minit pertama. Gol pembukaan JDT hadir pada minit ke-15 hasil jaringan Foresteri yang melepasi kawalan El Kalai Harasan sebelum melepaskan rembatan lerek menewaskan penjaga gol Syarbini Alawi Ramli. Bergson akhirnya berjaya memahatkan nama dalam senarai penjaring apabila meledak gol menerusi sepakan volley jarak dekat memanfaatkan hantaran lintan Arif Aiman Hanapi pada minit ke-38. Bersambung babak kedua, JDT beroleh jaringan gol ketiga pada minit ke-63 menerusi rembatan kaki kiri Bergson yang berpunca daripada sepakan percuma Foresteri. 10 minit berselang, Carly Di Murga membuka buku jaringan bersama skuad Harimau Selatan apabila meledak gol hasil tandukan yang berpunca daripada sepakan sudut Arif Aiman. Pada minit ke-80, pemain gantian Safawi Rasik menambah derita pasukan Sarawak apabila meledak gol kelima perlawanan hasil umpanan cantik Bergson. Pasukan JDT yang bertali arus melancarkan serangan ke arah kubu lawan terus berpesta gol hasil jaringan Foresteri pada minit ke-84. Kita beralih kepada berita sukan di luar negara. Bintang tenis Kanada Leila Annie Fernandez sekali lagi mencuri tumpuan apabila berjaya mempertahankan gelaran juara WTA kerana meraih kemenangan di terbuka Monterrey. Kejayaan itu hadir selepas pemain berusia 19 tahun tersebut berjaya menewaskan pemain Colombia Camila Osorio sekaligus mempertahankan kejuaraan berkenaan 2 tahun berturut-turut. Fernandez tekad untuk mengekalkan aksi konsisten pada setiap kejohanan dan berharap namanya tersenarai dalam kelompok ranking 10 terbaik dunia pada penghujung musim ini. Selepas berakhir kejohanan tersebut, Fernandez akan melakukan persiapan untuk turut bersaing di Piala Billie Jean King menentang Latvia pada bulan depan di Vancouver. Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat telah merampas 4 penghantaran minyak sawit Malaysia Baltimore sejak 11 Februari lalu mencecah 10.5 juta ringgit. Hal ini berikutan maklumat menunjukkan komoditi itu dikeluarkan menggunakan buruh paksa.
Menerusi kenyataan di laman webnya, CBP berkata, rampasan terbaru itu membabitkan 108 super asid palmitik pada 1 Mac, manakala 3 penghantaran awal merangkumi 270 pek pada 11 Februari lalu. Pemangku pengarah pelabuhan CBP di Baltimore, Mark Kelly berkata, tiada tempat bagi buruh paksa dalam dunia hari ini dan pihaknya bertindak tegas terhadap mana-mana syarikat yang mempergunakan golongan pekerja ini. CBP juga berikrar akan terus memastikan barangan yang diperbuat oleh buruh paksa tidak memasuki perdagangan negara dan rantaian bekalan Amerika Syarikat. Penyediaan loker di sekolah rendah secara berfasa mulai tahun ini akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah beg berat pelajar, kata Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin. Dalam satu kenyataan, beliau berkata ia membabitkan 2 fasa dengan fasa pertama murid tahap 1 iaitu tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 yang beroperasi secara 2 sesi dan membabitkan sebanyak 10,662 kelas serta 323,186 murid dengan anggaran peruntukan 37.3 juta ringgit. Katanya bagi fasa kedua pula, penyediaan loker akan diperluaskan kepada murid tahap 2 iaitu tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 yang beroperasi secara 2 sesi dengan pelaksanaan dijangka pada tahun 2023. Tambahnya lagi, Kementerian Pendidikan juga memberi kelonggaran kepada sekolah untuk menyediakan jadual waktu mengikut kitaran minggu. Manakala bilangan buku latihan pula hendaklah tidak melebihi 2 buku bagi setiap mata pelajaran pada satu-satu masa dan setiap buku latihan tidak melebihi 80 muka surat. Berita menggemparkan ibu kota. Lebih 23 kawasan di ibu negara dilanda banjir kilat yang mengakibatkan banyak kenderaan tersadai. Malah ada yang ditenggelami susulan paras air meningkat secara mendadak susulan hujan berterusan pada petang Isnin. Antara yang terlibat ialah terowong di hadapan tabung haji, terowong Chan Saulin, Jalan Pudu, Jalan Sri Permaisuri, Jalan Tun Razak dan Jalan Pahang. Susulan itu, Kementerian Wilayah Persekutuan bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur berbincang bagi mencari penyelesaian dalam menangani banjir kilat ini. Menterinya Datuk Seri Syahidan Kasim berkata, pihaknya memandang serius perkara tersebut dan akan mengambil tindakan sewajarnya. Sementara itu, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, kejadian banjir berpunca daripada hujan lebat luar biasa dalam tempoh 2 jam mengakibatkan sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung kapasiti aliran air yang tinggi. Beliau juga menasihatkan penduduk yang berada di kawasan rendah agar lebih berhati-hati dan sentiasa berjaga-jaga ketika hujan lebat.